Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Muslimin, muslimat, para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada rancangan ini kita dapat sekali lagi bersama-sama untuk menghayati turas peninggalan ulama kita, iaitu Imam Al-Ghazali, melalui karya beliau Minhajul Abidin. Para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pengajian kita yang lepas kita telah memulakan perbincangan kita mengenai tajuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan muqaddimah Imam Al-Ghazali berkaitan dengan kitab Minhajul Abidin. Dalam perbincangan kita yang lepas juga kita telah menjelaskan bagaimana Imam Al-Ghazali. Perbincangan kita untuk halaqah pada hari ini ataupun pada malam ini, kita melihat pula bagaimana penjelasan Imam Al-Ghazali berkaitan dengan menempuh jalan untuk menuju ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi seorang yang abid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Al-Ghazali dalam muka surat 6, demi Allah, kalau begitulah keadaannya, itu dalam usaha untuk menempuh jalan ibadat ini, maka jadilah urusan ibadat ini suatu yang amat sukar, dan bahayanya adalah sangat besar, kerana liku-likunya banyak, ujian-ujiannya banyak. Oleh itu kita dapati jarang-jarang orang yang menuju jalan ibadat itu, dan memang sedikit sekali orang yang mencari dan memilih jalan ibadat, kerana dia bertentangan dengan hawa nafsu. Namun kita melihat sangat ramai orang yang bergembira dengan kehidupan, dengan mengikut hawa nafsu dan syahwat mereka. Begitu juga Imam Al-Ghazali menjelaskan, kemudian jarang juga orang-orang yang menuju jalan ibadat, yang merupakan yang benar-benar golongan orang yang menjalaninya itu. Begitu juga jarang pula daripada orang-orang yang menjalani ibadat itu sampai kepada maksud serta terhasil mendapat tuntutan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan sebab itu, maka perlulah satu cara, satu jalan yang sesuai bagi seseorang itu menempuhnya untuk menuju jalan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantaran itu Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan kepada kita bagaimana perlunya seseorang itu memahami selok-belok dan langkah-langkah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan dijelaskan kepada kita bahawa inilah di antara sasaran dan tujuan Imam Al-Ghazali menulis bukunya yang diberi nama Minhajul Abidin. Para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahawa mereka yang sampai ke jalan sebenar dalam tujuan beribadat ini juga merupakan orang yang benar-benar mencapai kemuliaan, orang yang mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memilih mereka itu untuk mengenalinya, lantas mencintai Allah Subhanahu wa taala, serta Allah juga telah meluruskan perkataan dan perbuatan mereka dengan Mishkatul Anwar, Arajus Salikin, Al-Qistatul Mustaqim, Qimya'us Sa'adah, Mishkatul Anwar dan seumpamanya, yang mengandungi ilmu-ilmu yang sangat bernilai, yang menjadi sukar kepada kefahaman orang-orang awam untuk memahaminya, sehingga menyebabkan mereka mencela kandungannya, lantas mereka mencubur diri membicara dengan sewenang-wenangnya tentang apa yang mereka tidak mengerti daripada kitab-kitab tersebut. Jadi dengan sebab kitab-kitab yang telah ditulis oleh Imam Al-Ghazali di awalnya, yang menyentuh tentang seluk-beluk dan liku-liku beribadat ini, kadang-kadang sukar untuk difahami, maka Imam Al-Ghazali merasakan menjadi suatu keperluan untuk menulis kitab yang sesuai,
kepada mereka yang dalam peringkat permulaan untuk menuju jalan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Imam Al-Ghazali adalah bukan suatu perkara yang luar biasa jika kata-kata kita itu ditolak, pandangan kita dicemuh bila kita berbicara dengan sesuatu yang di luar daripada kotak pemikiran mereka. Sebab itu pernah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita berbicara mengikut tahap dan juga keupayaan orang yang berada di hadapan kita. Sebagaimana hadis khatibun nas ala qadri unqulihim. Berbicaralah dengan orang ramai mengikut tahap dan keupayaan mereka. Dan hal ini telah disebut juga oleh Imam Zainal Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Katanya, inni la aktumu min ilmi jawahirahu kay la yara zaka zu jahlin fayaftatina wa qad taqaddama fi hadha Abu Hasan ila al-Husayn wa wassa qablahu al-Hasan ya rabb jawhari ilmin law abuhu bihi laqila li anta mimman ya'budu al-wathana ولا استحل رجال مسلمون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. Ini adalah satu kenyataan pada orang yang saleh daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali Zainal Abidin, yang menjelaskan bagaimana mutiara-mutiara ilmu itu kadang-kadang tidak boleh didedahkan rahsia yang boleh memenah, sebagaimana yang telah berlaku kepada Al-Hallaj yang telah menyatakan kata-kata yang boleh membawa kepada fitnah sehingga menyebabkan akhirnya beliau terbunuh dengan sebab fitnah daripada kata-katanya tersebut. Para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, keadaan yang demikian menghendaki para cerdik pandai agama yang merupakan semulia-mulia makhluk Allah di atas muka bumi ini supaya memandang dengan pandangan yang belas kasihan terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang hanyut dalam arus dunia. Dan para cendekiawan itu sendiri hendaklah pula meninggalkan perbantahan di kalangan mereka mengenai perkara yang remeh-remeh. Jadi ini adalah peringatan daripada Imam Al-Ghazali yang melihat di zamannya pada abad yang ke-5 dan abad yang ke-6 tersebut, zaman terkena dengan perdebatan antara para pujangga dan cendekiawan. Bahkan di zaman Imam Al-Haramain dan juga Imam Al-Ghazali ini masih terkena dengan zaman ketaksuban kepada mazhab-mazhab tertentu. Jadi dengan sebab itu perbantahan dan perselisihan ini telah menimbulkan rasa keras hati yang menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Maka kata Imam Al-Ghazali di sini bahawa para ulama dan cerdik pandai hendaklah memilih jalan bagaimana untuk mengumpul umat Islam di atas landasan agama dan beramal dengan tuntutan-tuntutan agama dan tidak menimbulkan perkara-perkara yang boleh membawa kepada perselisihan dan perpecahan di kalangan masyarakat awam. Jadi kata Imam Al-Ghazali, oleh kerana melihat kepada keperluan ini, maka saya memohon kepada Allah yang dengan kekuasaannya mencipta dan mentadbir, semoga mengurniakan kepada saya taufik untuk mengarang sebuah kitab yang selaras dengan pandangan para ulama, ijma' para sahabat, yang dapat menghasilkan manfaat dunia dan akhirat kepada seseorang yang membacanya. Maka kata Imam Al-Ghazali, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka yang memperkenankan permohonan orang yang susah apabila dia bermohon telah memakbulkan permohonan saya dengan limpah kurnianya. Allah Subhanahu wa taala telah membuka dan yang mengingat dan menimbulkan rasa tekad seseorang hamba untuk melakukan ibadat dan untuk melalui jalannya yang sukar itu ialah dengan datangnya lintasan hati, iaitu ilham dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala,
dan juga dengan taufik ilahi yang khusus, dan itulah yang dimaksudkan dengan firman Allah, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih, maka adakah orang yang dilapangkan Allah dadanya untuk menerima Islam, lalu dia mendapat nur daripada Tuhannya, sama dengan orang yang keras hatinya. Para pendengar yang dirahmati Allah, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa Allah Subhanahu wa taala akan memberi taufik kepada hamba-hambanya yang berusaha memilih dan mencari jalan untuk menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengisyaratkan kepada hakikat ini, dan hadis ini ditakhrijkan oleh Imam As-Sayuti dalam Ad-Durrul Mansur sebagai hadis yang dhaif, namun ia memberikan kepada kita pengajaran di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nura idza dakhala al-qalba fasaha wa syarah." Faqila ya Rasulullah, هل لديك من علامة يعرف بها؟ فقال التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول الموت. Maksudnya bahawa nur itu apabila sudah masuk ke dalam hati, nescaya ia menjadi luas dan lapang. Kita akan merasai hakikat yang boleh disebut hari ini sebagai kemanisan iman ini. Maka lantas ditanya oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adakah bagi yang demikian itu, yaitu lapang dada, kerana mendapat nur ilahi itu, mempunyai alamat dan tanda yang dapat diketahui dan dapat dilihat dan dirasai?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya, memang ada tanda dan alamat bahawa seseorang itu telah mendapat nur Allah Subhanahu wa taala." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya menjauhkan diri dari negeri dunia yang penuh dengan tipu daya dan kepalsuan. Maknanya, bilakah Allah alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, bilakah kiamat itu akan berlaku? Lalu ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah ibadat yang kamu lakukan, persediaan yang kamu ada untuk menempuh hari kiamat? Lalu dijawab bahawa saya tidak menyediakan banyak sembahyang ataupun banyak puasa, namun saya cintakan Allah Subhanahu wa taala dan cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kedudukan para sahabat yang sentiasa mengingati di hadapan mereka, iaitu syurga ataupun neraka. Yang sentiasa peka di dalam kehidupan mereka, yang mana kesudahan bagi segala kehidupan ini, sama ada kita ke syurga ataupun ke neraka. Oleh kerana kesedaran inilah mereka bersedia untuk menempuh kematian sebelum tibanya ajal, sebelum tibanya saat-saat kematian. Sebelum kita dikejutkan dengan kematian, kerana bila kematian itu tiba, maka sudah pasti kita tidak akan mampu melakukan apa-apa lagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa iza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Bila mana ajal seseorang itu datang, maka mereka tidak akan mampu untuk mempercepatkan ataupun untuk memperlewatkan. Para pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bertemu lagi di lain rancangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.